A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Mulk, termasuk 2 ayat insya-Allah. Ayat yang ke-17 hingga 18. Kita cubalah habis 2 ayat ni, boleh insya-Allah. Terjemahan ya dan kefahaman yang kita boleh, faedah yang kita dapat daripadanya. Baik, kita baca ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Baik, jadi ayat ni am. Jadi am ni dia mesti ada a sebelum ni. Mana-mana kalimah yang ada a tu dan dia akan rentetan dia ada am. Am ni maknanya harfu ataf. Ataf daripada hamzah taswiyah disebut, ataupun hamzah istifham a tu. Jadi kalau contoh macam kita tengok surah Baqarah pun ada, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum. Atau kan? Ada kan? A tu am lam tunzirum. Jadi kat situ. Kan? Contoh yang untuk tu. Dalam surah Baqarah ayat yang ke-6. Kan? Anzartahum. Itu ada am lagi sini. Jadi memang am ni dia datang selepas a. Okey. Jadi dia sambung daripada istifham yang kedua lah. Sebab tu kita terjemah am tu atau adakah boleh je tak? Ataupun Allah buat satu lagi pertanyaan yang baru. Tapi dalam tujuan yang sama. Alamat pertanyaan dia tu kepada siapa? Konteks dia pada minggu lepas kepada orang yang ingkar, 2 golongan tu lah. Orang yang ingkar dan orang yang mendiamkan kemungkaran. Betul tak? Minggu lepas ingat? Tadabbur ni ayat yang A tu kan? Ayat sebelum tu apa ayat dia? Ayat 16. Amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Tu pertanyaan pertama. Ayat Allah tanya tu kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar, yang berterusan dalam kekufuran, dan orang yang mendiamkan maksiat lah. Orang mendiamkan keingkaran tu. Adakah boleh rasa aman dalam hal tersebut? Buat maksiat rasa elok je. Lepas tu tengok maksiat keliling tak ada kuasa, tak tegur, diamkan saja. Adakah rasa aman? Rasa selamat je? Tu. Sama juga yang ni pertanyaan seterusnya. Tak faham lagi pertanyaan yang ni, sila rujuk pertanyaan seterusnya. Macam tu. Bunyi Allah nak bagi faham manusia ni. Jadi yang kedua Allah kata apa? Allah bawa satu lagi analogi. Sebelum ni ayat yang 16 Allah buat analogi apa? Musibah datang daripada mana? Atas ke bawah? Bawah. Kan? Bumi yang kita duduk selama ni berjalan tiba-tiba apa? Tenggelamkan kita dan kita masuk dalam hilang terus.
benamkan kita dalam tu. Kan? Okey. Kemudian Allah kata yang lebih dahsyat. Mana musibah yang kita rasa lagi dari lagi gerun ni, daripada bawah ke daripada atas? Sama je kot kan, dua-dua takut. Dua-dua gerun lah. Tapi yang lebih menyuruh ni daripada bawah ke daripada atas? Tak tahu lah. Bawah takut lebih kurang lah tu. Kalau rasa tak takut bawah, ada orang dia takut atas. Apa dia? Kali ni Allah kata musibah yang datang daripada atas. Jadi adakah kamu boleh rasa aman? Adakah, atau kita boleh kata lah juga. Adakah amin tu telah aman oleh kamu? Aman ni maknanya apa? Tenang lah kan. Man fis sama, kepada sama juga Allah Subhanahu Wa Taala yang uluwan fis sama. Ingat ma ni, fi ni maknanya ala. Kita tasbih subhana rabbiyal a'la, begitu. Kemudian yang mana menunjukkan apa? Kekuasaan Allah yang Maha Agung, mengatasi segala makhluk dia. Ay yursila. Ini perbuatan Allah yang Allah boleh lakukan. Ay yursila pula. Sebelum ni ay yakhsifa, ni ay yursila. Maksudnya ay yursila, iaitu bahawa yursila apa? Dia boleh mengutus lah. Ursila ada perkataan rasala kan. Arsala, iaitu jadi perkataan rasul, irsal. Jadi yursila alaikum, Allah mengirimkan ke atas kamu hasibah. Okey, hasibah ni ada makna ya. Apa hasibah? Kalau dalam tafsir antaranya makna dia ambil ni. Hasibah ni dia ada banyak gabungan dalam tu, iaitu rihan. Hasibah ni rihan zata hijrah. Hijratan. Rihan zata hijrah. Angin yang di dalamnya ada apa? Batu-batu. Angin yang ada batu-batu kat dalam. Itu yang dimasukkan dengan riham hasibah. Hasibah tu ada angin yang ada di dalamnya batu-batu, bersama dengan batu. Jadi bukan angin yang aman lah. Sebagaimana Allah sebut kepada kaum Nuh. Kita tengok dalam surah 54. Surah 50. Ni kaum Nuh Allah kena kan, seperti kena kepada kaum Lut. Surah 54 ayat 34. Buka surah Al-Qamar ayat 34. Ayat berapa tu? Ke surat berapa kau dapat? 530. Muka surat 530 ayat 34. Cari ayat 34. Jadi kalimah yang sama Allah gunakan. Jadi cara dia begitu juga. Kita boleh tengok tafsiran melalui pemisalan daripada kalimah yang sama. Ya Allah kata dalam ayat tu, kita baca ayat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut.
Najainahum bisahar. Sesungguhnya kami telah mengirimkan ke atas mereka hasiba. Siapa? Iaitu kaum Lut, kaum yang hidup pada zaman masa Nabi Lut lah, yang didakwah oleh Nabi Lut. Menimpa kepada kaum Lut iaitu angin bersama dengan batu-batuan ni. Kecuali ala Lut, keluarga Lut, iaitu orang-orang yang bersama Nabi Lut, beriman dengan dia, ikut. Najainahum bisahar, kami selamatkan dia dengan iaitu pada waktu subuh. Waktu subuh. Kalau kita tengok detailkan, Allah detailkan macam mana keadaan Nabi Lut punya azab kaum dia punya ketika tu. Cuba tengok keterangan dalam yang ni, hujan macam mana, Hasibah ni. Cuba buka surah 11 ayat 82. Sebab tu macam ni cara kita nak faham tu. Surah ayat 82 sambung sampai 83. 11 82. Muka surat 231. Ada lagi dalam surah-surah lain sebenarnya contoh yang Allah buat. Surah Asy-Syu'ara. Banyak lagi ya. Al-Hijr pun ada, tapi kita ambil satu contoh lah, keterangan ayat yang lain untuk menjelaskan apa maksud hasibah. Dia tak terangkan hasibah tu apa. Yang ni baru kita tahu. Tengok Allah kata ayat 82 kita baca, falam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini maksud hasibah. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Okey, jadi kalau kita tengok ayat ni, kita ambil bahagian akhir ayat 81 tu, itu maksud sihir sahar tadi. Allah selamatkan Lut sahar. Kenapa? Dia keluar, perkara tu jadi pada waktu subuh. Orang tengah tidur, dia rehat. Yang tak rehat mereka je, mereka yang bergerak keluar dari tempat. Kalau dia tak gerak, sama dia kena juga. Jadi Allah beritahu dia. Sebab tu dalam ayat yang ke-81 tu, apa ayat bawah tu? Inna mau'idakum subh. Kan? Subuh. Sesungguhnya janji nak dikenakan benda tu pada waktu subuh, waktu sahur. Waktu orang sahur. Ayat 81 atas dia sikit. Sebelum 82 tu kan. Lepas tu Allah kata, Alaysa subhu biqarib. Bukankah waktu subuh dah dekat? Pergi sekarang. Kalau dia lengah tak pergi, kena juga. Faham? Iaitu Allah selamatkan dia dengan Allah beritahu, segera pergi buat, bertindak, pergi. Bukankah subuh dah dekat ni sekarang? Silakan. Keluarlah dia. Jangan pandang belakang. Kan? Lalu berlaku apa?
Falamma jaa amruna, maka ketika datang, ayat 82, datangnya perintah kami itu, ja'alna 'aliyaha, kami jadikan aliha, atas dia, aliyah ni bahagian atas negeri tu, safilah, apa? Jadi belah bawah. Maksudnya bumbung ni jadi bawah, bawah jadi atas, telingkup. Kemudian terbalik, wa amtarna, lalu kami hujani dia. Allah hujankan dengan alaiha, di atasnya, hijarah. Ni kalau sebab tu ulama tafsir, rihan zati hijarah. Tu batu-batu. Daripada sijil yang apa? Yang telah ditandakan. Yang telah disijilkan. Sijil tanda maksudnya. Yang sifatnya mandud. Mandud ni nada ni dia berulang-ulang. Kita berkata bertalu-talu. Batu yang bertubi-tubi, bertalu-talu jatuh tu. Jadi ni bentuk dia. Sama juga kalau kita lihat kat sini, siapa lagi? Ini kaum yang terlalu, kaum Lut, kan? Kaum yang dah lama dah dan dah pupus pun tak ada dah. Kaum ni. Ini salah satu kaum yang Allah pupuskan, hilang keturunan dia lah. Tapi sifatnya wujud tak? Sifatnya wujud lagi lah. Hari ni pun wujud lagi kan, LGBT ada. Samalah. Dia punya hissi dia lah, secara zahirnya hissi dia tu, dasar dia dah tak ada. Sifat-sifat yang masih tinggal. Macam juga Fir'aun, sama juga kan? Macam juga kaum Ad, kaum Samud, yang dah tak wujud dah, kaum tu pupus. Tapi semua perangai-perangai tu ada lagi sampai sekarang, yang buat kaum perangai yang sama. Baik. Jadi satu lagi yang terdekat dengan kita, yang sama juga, ada hujan batu. Apa dia? Kaum apa tu? Abrahah kan? Surah apa? Jadi tentera bergajah. Kisah tentera bergajah, sama juga pengajaran dia. Jadi bukan, bila orang Arab tu, bila cerita macam ni, diorang faham lah. Mesti diorang tahu, diorang rasa benda ni memang bukan benda mustahil, dah berlaku dah. Dan kisah-kisah ni adalah kisah yang memang diceritakan, semua orang tahu. Kisah Lut ni semua kaum tahu. Ada tak bangsa tak tahu kisah Lut? Yahudi pun tahu kan, ada dalam diorang punya sendiri juga. Taurat diorang pun cerita juga tu. Nasrani pun tahu, kita pun tahu. Kisah ni kisah yang orang kata mutawatir sangat, dah maklum sangat. Semua bangsa daripada yang ada Nabi-Nabi semua maklum dah benda ni. Tak boleh nak tipu, tak boleh nak sangkal. Tak wujud ni sebenarnya dongeng-dongeng, tak boleh nak kata macam tu. Memang ada pun. Bahkan wujud pun tempat tinggal dia. Sama juga dengan Abrahah ni. Kalau cerita Abrahah semua orang tahu. Dia bukannya cerita reka-reka. Jadi surah apa? Al-Fil. Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah berapa tu? 105. Ada berapa ayat? 1 sampai 5 kan? Tengok apa jadi. Jadi kat sini kita boleh nampak akibat dia, apa jadi. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa dia? Tidakkah engkau perhatikan ataupun engkau memikirkan? Sebenarnya kaifa tara tu bukan maksudnya tara tu lihat. Nabi pun tak lihat kejadian tu. Yang lihat kejadian tu siapa? Atuk Nabi. Nabi tak ada lahir masa tu lagi. Jadi tara yang masukkan tu engkau lihat, bukan maksud Nabi nampak, bukan. Tapi apa? Sampai kita seolah tergambar benda tu. Faham? Memikirkan sampai boleh tergambar benda tu. Bagaimana? Jadi Allah suruh lihat apa? Allah suruh kita lihat batu ke? Cari batu burung apabila? Bukan. Sebab tu Allah kata apa? Allah tanya apa kat situ? Kaifa. Kaifa maknanya apa? Istifham untuk apa tu? Istifham dia macam jenis. Kan? Ada kaifa, lagi ada apa lagi? Maza, apakah? Jadi kalau kaifa maknanya dia nak ada bentuk apa tu?
kaifa bagaimana? Khabar kan, macam mana jadi ni, macam mana boleh jadi? Tanya, selidik, kaji. Allah suruh fikirkan macam mana boleh jadi benda tu. Dahsyatlah maknanya. Suruh fikir mendalam. Bukan pergi tengok benda yang dah kesan dia tu, tapi macam mana boleh jadi sampai kesan dia macam ni. Nak suruh rasa dahsyat benda tu. Itu kaifa tu. Jadi bagaimana keadaan? Kaifa fa'ala rabbuka, macam mana Allah kerja kan kepada ashabil fil, tentera bergajah tu. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan kaid, iaitu apa, tipu daya mereka ni, tadlil apa, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Tadlil ni ada banyak makna. Ada juga makna dia sesat, ada juga makna dia sia-sia. Sama je sebenarnya. Kita dah berjalan kan, dah confident dah, ingatkan betul, tengok-tengok sesat. Kerja kita yang berjalan penat jauh-jauh tu sia-sia ke ataupun berbaloi? Tak ada faedah, sia-sia je, penat je, buang minyak je. Faham tu sia-sia makna dia juga, tadlil. Jadi kemudian ayat ke-3, wa arsala alaihim tayr, dan kami utus kepada mereka burung. Jadi yang ini rihan zati hijrah, iaitu angin. Ni beza sikit je, apa dia? Dia bukan guna angin hantar batu tu, tapi guna burung. Apa dia ayat kita tadi? Wa arsala alaihim tayran. Tayr. Jadi Allah guna ni apa? Tayran ababil. Apa makna dia? Tayr ni burung macam mana? Kalau sebut tayr maknanya burung-burung kecil. Dia bukan burung besar macam burung helang tu, gagak tu, bukan. Burung kecil, burung pipit ke, itu maksud tayr. Tayr ni guna burung untuk burung-burung yang kecil-kecil, burung layang ke, burung macam tu semua. Kecil je burung dia. Faham Ababil ni maknanya apa dia? Tanau, pelbagai jenis dan juga kathiran, banyak. Kita boleh kata makna dia, itu maksud dia. Yang dia berbondong-bondong, macam-macam jenis, yang kecil-kecil semua bercampur semua sekali. Faham? Banyak burung dah mana-mana, dari semua hala ada. Sana datang semuanya macam tu. Faham Itu burung ababil, bukan burung ababil, sejenis burung yang nama dia ababil. Orang faham burung ababil tu, nanti orang hantar burung ababil, burung yang banyak macam-macam. Semua burung lah, apa burung pun, tapi burung tu special. Faham? Burung tu bawa apa? Beza burung dengan biasa ni, burung tu bawa batu. Bawa sijil, hijarah. Ni hijarah, sijil tu daripada batu. Sijil ni maknanya batu tu Allah pilihkan dah siap dah. Batu tu dah, okey, kamu bawa batu ni, macam tentera lah. Ini perlu awak punya. Ini dia punya. Kalau askar kan dia ada kan, dia punya nombor peluru kan. Ada kan? Dia tak boleh pakai, polis ada tak? Tak ada. Yang ada, tak tahu. Saiz maknanya, sebab kalau pengesan dia boleh kesan kan, ini siapa punya milik, peluru yang diguna kalau kena ada kes tembak kan. Ke ada? Tak ada. Tak boleh tak boleh detect Boleh kan? Tak ada serial number lah. Tapi maknanya begitulah, maknanya dia punya siap tu. Dan ada target dah, siap dah. Agak-agak berapa biji dia boleh bawa burung ni? Berapa biji boleh bawa? Dia tengoklah burung boleh pegang macam mana? Paruh satu, lagi 2, 3 biji lah maksimum. Dia ada pendapat ulama kata 3 biji maksimum semua tu bawa. 3 biji, banyak lah. Jadi burung yang kecil, padahal ni tentera gajah. Nak nampak kan itu. Tengok. Nak kata ni lekehnya lah kamu ni, besar mana pun kamu, gajah, aku hantar burung je lah. Kan? Tak ada masalah, lekeh je semua. Kamu perasan je power. Macam itulah seolah nak gambarkan.
Banyak. Contohnya Fir'aun, contohnya lagi kaum Ad. Kaum Ad Allah binasakan dengan apa? Kaum Ad ni kaum paling besar kan? Zaman tu. Wa iza batastum jabbarin. Kalau dia kerjakan kaum lain memang dahsyatnya. Tak ada belas kasihan. Kaum Ad ni besar, Allah hapus dengan apa? Sampai dia terbang tu, kalau bahasa tafsir tu, seminggu duduk kat udara tu tak tahu turun. Lepas tu terhempas macam apa? Terhempas macam batang kurma buruk tu. Hancur gitu je. Kaum Ad, Allah buat angin je. Bina bangunan batu, Allah hapus angin je. Dia boleh duduk dalam batu tu kan. Kita boleh tak? Kita batu buat simen hari ni kan, pecah kena bom kan. Dia tak payahlah, tak payah buat penat-penat nak pecah batu, lepas tu nak buat simen pula, nak kena proses, tak payah. Kita pahat je tu, duduk dalam tu. Mana lagi power? Lagi hebat dia. Kita nak kena pecahkan batu kecil-kecil baru boleh buat ni. Dia duduk dalam tu terus, boleh buat je, tak ada masalah. Hebat tak hebat tu? Tapi Allah hapus dengan apa? Angin je hantar, benda halus je, angin je. Mati macam tu je. Satu pun tak tinggal. Bahkan kalau yang kat dalam rumah tu, angin tu tolak terus. Dahsyat tak dahsyat? Allah boleh buat. Sama kan ni? Jadi kita fikirkan, ya Allah, kan? Ni burung ababil, burung kecil je. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Apa dia buat? Tarmihim bihijaratin min sijil. Apa tu maksud tarmi? Melemparkan. Kalau kita ikut burung, kalau dia bawa batu kecil lempar macam mana? Lepas kita kecil je, tak ada apa pun. Tapi gambaran ni apa dia? Tarmihim bihijaratin min sijil. Apa jadi? Faja'alahum ka'asfim. Apa makna dia? Lalu jadilah mereka ni seperti asfin, daun makul. Makan ulat ke yang dimakan je? Ada tak sebut perkataan ulat? Mana ada? Kan? Itu tafsiran tambahan lah. Sedap. Airan kurungan lah. Tapi makan tu sebenarnya makul tu lebih umum lagi. Tafsir ni diluas, dia tak tanamuk sifat dia, boleh macam-macam. Kalau baca yang lain, bukan macam kambing makan daun. Lepas tu kambing tu keluar kan, lembu makan rumput kan. Lepas tu apa jadi? Kita tengok ada bentuk lagi tak keluar? Satu pun tak ada bentuk apa dah, hancur macam tu, lumat macam tu. Mana lagi lumat? Makan ulat ada bentuk daun lagi kan? Dengan lepas makan proses keluar macam tai. Mana lagi lumat? Faham tak? Macam tu lah maknanya. Boleh kita kata macam makan ulat, berlubang-lubang, ataupun lumat macam tu, tak ada apa dah, hilang. Punya dahsyatnya lemparan burung itu sebenarnya daripada wa ma ramaita walakinnallaha harama kan. Allah lah yang sebenarnya hakikatnya begitu. Jadi ini awak nak cerita tentang ni sama juga. Kamu tak takut ke tentang benda yang macam ni pernah berlaku? Kita fikirkan. Boleh tak agak-agak berlaku juga kepada kita jika ada maksiat yang sama ni? Ni maksiat ni nak lawan Allah ni, ingkar, nak mencabar Allah. Yang ni maksiat dia juga mencabar Allah kan. Buat benda yang di luar ciptaan tabi'i manusia. Ada tak berlaku keliling kita semua benda ni? Jadi kalau kamu jadi orang yang bersekongkol dengan maksiat ataupun mendiamkan maksiat, kamu boleh ke rasa tenang hidup? Boleh ke? Kat negeri kita ni berjalan relax, hari-hari lalu tempat tu, tenang je hidup. Patut ke kita rasa tenang ataupun kita kena rasa tak puas hati selagi saya tak buat apa-apa? Rasa bersalah diri ke rasa tak ada masalah pun? Ayat-ayat ni untuk siapa? Kita semualah. Patut tak kita rasa elok hidup kita ni, tak buat apa-apa pun, datang pergi balik macam tu je. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena rasa apa? Memang betul, sebab tu kita ni memang kena banyak istighfar. Lagi banyak lagi. Zaman akhir zaman lagilah. Jadi Allah kata apa? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kelak maka kelak kamu akan tahu apa ni? Nanti ta'lamuna. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Bagaimana? Nazir apa? Nazir ni peringatan. Lepas tu di sini ada sebenarnya hazf dengan huruf ya. Ya ni maknanya aku.
Sebab tu terjemahan dia kata apa? Bagaimanakah peringatan ku kan belakang kan? Ada tak? Ku tu ni ada ya. Nadhiri. Nadhiri, tapi dihazaf bahasa Arab ni, bahasa Quran dia selalu dihazafkan domer ni, mutakallim ni yang domer muttasil ni. Hazaf dan ringankan tulisan dan bacaan. Kaifa nadhir. Itu je. Jadi ada ya sini. Okey. Jadi Allah kata kelak kamu akan tahu bila ni? Apa fungsi sa ni? Kalau fata'lamuna kaifa nadhir boleh juga. Sama je. Ni fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' maknanya benda yang akan berlaku. Selepas diucapkan. Benda yang akan berlaku selepas disebut. Diberitahu. Itu namanya fi'il mudhari'. Jadi apa fungsi sa? Sa ni fungsi dia ni kalau bahasa Inggeris dia panggil delay. Delay tu mana apa? Delay the time. Menangguhkan masa tu berlaku. Dia lewat lagi. Kan? Delay. Ataupun kita panggil dia istiqbal. Istiqbal. Ni harfu istiqbal, iaitu dia tujuan dia nak menunggu untuk benda tu terkabul, terjadi. Dilawat sikit. Istiqbal. Itu fungsi dia. Maknanya perkara ni boleh jadi lambat, boleh jadi cepat, tak boleh jangka bila. Tak boleh jangka bila. Bahkan juga kalaulah tak berlaku sekarang pun, fasata'lamu ni juga termasuk maksudnya akibat ni, peningatan aku ni, iaitu lepas mati juga. Lebih dahsyat daripada hasibah yang ni. Sebagaimana dalam surah 15 ayat yang ke-3. 15 ayat 3. Apa Allah kata? Surah 15 ayat 3 Al-Hijr. Al-Hijr. Muka surah berapa tu? Cari. Tadi dapat ni surah-surah ni Apa? Ayat berapa? Muka surat berapa tu? 262. Kau apa jam? 15 ayat. Satu ayat je sempat dia. Boleh kau ringkas je ayat saya bagi. Ni yang ayat 3 ya. Ayat yang ke 3. Apa dia Allah kata? Zarhum tu. Zarhum ya'kulu. Zarhum ya'kulu, Allah kata. Biarkan mereka siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar tadi, orang-orang yang tidak pedulikan ancaman Allah. Dia rasa aman je. Biarkan orang macam ni yang hidup dia bebas dalam apa? Ya'kulu, apa tu? Bebas makan, senang lenang. Wa yatamatta'u, sama je hidup begitu je, tenang. Wa yulhihimul amal, dan berterusan panjang angan-angan dia. Apa lagi nak cari? Apa lagi? Allah kata apa? Fasaufa ya'lamu, nanti Allah kata tu saufa lagi lambat. Sa cepat sikit jangkaan dia, saufa lagi. Jadi kelak mereka akan tahu. Apa yang mereka tahu? Kelak mereka akan tahu apa benda tu. Buka pula surah 102. Senang kan? Surah-surah yang kita biasa familiar je. Cuma kita nak menyusunnya. Oh, nampak itu yang kita nak dapatkan. Oh, kita faham. 102. Allah kata apa? Itu maksudnya makan tiga benda tu mereka buat. Tiga benda manusia ni yang engkau ni dia buat tiga benda tu dan dia rasa senang hati dengan keadaan tu. Tanpa pernah bimbang. Apa dia? Satu, makan. Hibur. Lagi ketiga, angan-angan. Makan, berhibur, angan-angan. Ni acuan orang-orang kafir, pemikiran dia. Alangkah malangnya kalau Muslim pun macam tu juga.
Hakikatnya dia Muslim hanya secara hisinya, zahirnya sahajalah. Tapi rupanya jiwa dia jiwa apa dia? Kufur lah. Jadi Allah kata maksud dia ni tiga ni dirangkumkan kepada itulah dia kerja dia nak mengumpul-ngumpul. Alhaakumut takasur. Takasur maknanya menghimpun-himpunkan. Apa lagi nak himpun? Menghimpun-himpun itu alha. Kalau kita nak cara nak terjemah dia, takasur tu balik apa? Takasur balik apa? Alhaakumut takasur kan? Ra tu balik apa? Balik domah ke fathah ke kasrah? Domah kan? Betul? Domah. Jadi kalau kita tengok macam tu, domah domah tu, yang domah tu dia boleh letak depan sekali. Cuba letak depan sekali. Apa makna dia? Takasur maknanya apa? Bermegah-begah ataupun mengumpul-ngumpul. Takasur ni membanyak-banyak daripada perkataan kasir, banyak. Takasara maknanya membanyak-banyakkan. Jadi kerja mengumpul-ngumpul ni alhaakum, telah melalaikan kamu. Itu kalau segi susunan bahasa kita dia macam tu. Kan subjek dia duduk kat depan. Fa'il dia duduk kat depan tu fa'il. At-takasur alhaakum. Mengumpul-ngumpul ni telah pun melalaikan kamu, meleka. Alha ni kalau bahasa Perak apa? Leha kan. Leka, lalai. Macam tu. Itu maksud dia. Jadi kerja kita mengumpul-ngumpul yang tak sudah ni melalaikan kita, mengumpul-ngumpul semua ni lah. Kemudian hatta zurtu maqabir ni, macam mana pun kamu okey, tak ada apa-apa pun, kamu akan tahu juga nanti bila hatta zurtumul, masuk kubur sama juga. Kamu lari kat mana? Fa aina tazhabun, kamu nak pergi mana? Kan? Jadi hatta zurtu maknanya apa? Ziarah. Zara perkataan tu. Zara maknanya ziarah. Dia sebut ziarah maknanya akan kekal duduk dalam kubur ke? Tak. Itu adalah tempat simpanan sementara. Kan? Orang Perak kata apa? Simpan mana kan? Lepas meninggal simpan kat mana? Betul tak? Memang tepatlah bahasa tu simpan mana? Memang tempat simpan je pun. Lepas ni nak keluar balik. Faham Sebab tu Allah akan guna kalimah ziarah tu. Seolah kita ni masuk kubur tu kita sedang menziarahi tempat tu juga. Selama ni kita ziarah kubur orang. Rupanya kita adalah penziarah kekal dalam tu sementara tempat dia simpanan. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kalla tidak, sekali-kali tidak, saufa ta'lamun sama juga. Kamu akan tahu nanti. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal. Kalau kamu akan tahu dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat. Ini kali ini lihat dengan mata kepala. Tak sama dulu dengar-dengar dengan lihat dengan mata. Jadi summa la tarawunnaha ainal yakin summa la tusalunna yauma idzin ainin naim. Kamu akan ditanya semua nikmat yang kamu buat dulu. Jadi begitulah keadaan dia. Allah memberikan peringatan ni supaya manusia apa? Selamat. Keadaan dia bila bertemu dengan Allah. Dari awal lagi selamat. Supaya macam mana pun jika tidak diturunkan azab ini, kalau tak turun ni nama dia azab lah. Kalau tak turun tapi mereka tetap dalam keadaan ni, tu nama dia apa pula? Azab tak turun. Tapi peringatan sampai. Tapi manusia kekal dalam kekufuran. Itu nama dia apa? Istidraj. Faham tak? Itu nama dia istidraj. Allah biar je. Surah apa tu? Buka surah 6 ayat 44. Surah 6 ayat 44. Hmm? 172. 132, muka surat 132. Apa ayat dia kata? Falamma nasuma zukiru. Maksud dia? Maka ketika
mereka melupakan peringatan ni. Sebab apa? Tak turun pun tak ada apa-apa. Akhir manusia pun rasa tak ada apa-apa, selamat je hidup dia. Tenang je, aman je. Saya makan, saya minum suka hati saya, tak ada apa-apa pun. Saya tak tegur kemungkaran pun, okey je hidup saya, kaya je. Buat tipu rasuah pun okey je. Semua okey je kan. Ini. Akhirnya apa? Nasu ma zukiru, mereka pun melupakan peringatan, apa yang telah diperingatkan. Apa dia Allah kata? Fatahna alaihim abwabakul lisyai. Kami buka mereka ni segala pintu kesenangan untuk mereka. Memang Allah sengaja buat itu. Kemudian hatta idza farihu bima utu, sampailah mereka pun seronok dengan apa yang mereka dapat. Akhaznahu baghtatan, kami pun seksa mereka tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, lalu tiba-tiba mereka pun terdiam. Itu apa? Dia ada dalam kubur nak bising apa lagi? Dah mati dah. Demikianlah keadaan. Inilah peringatan dia. Bentuk peringatan Allah ni ada pelbagai Ada peringatan yang Allah sebut dalam Quran secara ilmi. Kita tak nampak. Contohnya Allah kata neraka. Itu peringatan juga. Tak nampak lah. Kan? Ada syurga untuk kita harap. Tak faham juga ada peringatan dalam bentuk alam ni depan mata kita, duniawi ni pun juga. Sebab tu ni ayat ni nama dia kalau dalam ilmu tafsir takhfif takhwif duniawi. Takhwif ni ada dua. Ayat takhwif dalam Quran, ayat takhwif ni ayat untuk menakut-nakuti. Takhwif ada ukhrawi iaitu tentang neraka, takhwif duniawi iaitu tentang ni bala-bala yang bakal turun kalau kamu ingkar. Ni dalam bentuk macam ni. Baik. InsyaAllah sampai situ dulu lah pada malam ni. Kita sambung lagi pada seterusnya ayat yang kesimpulan daripada ayat ni lah. Okay. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebab saya pun ada kelas ni depan ni. Aku tak sempat. Tak maaf okey. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.